Kurdi Bimol, Yang Berhormat Mas Gading. Terima kasih Speaker. Soalan saya nombor 9. Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi untuk menjawab. Terima kasih Tuan Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Mas Gading tentang soalan yang telah diberikan. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa berusaha memastikan pengoperasian institusi pendidikan tinggi swasta IPTS yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi mematuhi Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 555 dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa di bawahnya melalui pemeriksaan secara berkala. Sekiranya terdapat penemuan ketidakpatuhan dalam pemeriksaan pengoperasian oleh IPTS kepada Akta 55 tersebut, tindakan susulan akan dipanjangkan untuk kertas siasatan, dibuka, seterusnya dikenakan tindakan pendakwaan selaras dengan Akta 55 jika didapati bersalah. Dari tahun 2019 sehingga 2024 berdasarkan aduan ketidakpatuhan kepada Akta 55, pemeriksaan audit pematuhan telah dilaksanakan kepada 355 buah IPTS dan dalam tempoh tersebut sebanyak 146 kertas siasatan telah dibuka ke atas IPTS oleh KPT melalui Jabatan Pendidikan Tinggi berdasarkan aduan yang diterima. Berdasarkan jumlah kertas siasatan yang telah dibuka tersebut, sebanyak 82 kes yang telah dikenakan tindakan kompaun. Antara kesalahan-kesalahan yang kerap dilakukan oleh IPTS di bawah Akta 555 ini adalah seperti berikut. Seksyen 15, IPTS membuat perubahan butiran syarikat tanpa kelulusan ketua pendaftar. Yang ini 12 notis kompaun telah dikeluarkan. Seksyen 28, IPTS beroperasi di premis tidak berdaftar di bawah Akta 555. 12 notis kompaun juga telah dikeluarkan. Dan Seksyen 81, tenaga pengajar yang mengajar di IPTS tidak memiliki permit mengajar yang diluluskan ketua pendaftar. Dan yang ini 47 notis kompaun telah dikeluarkan. Secara tuntasnya, kementerian ini sememangnya memandang serius sebarang isu melibatkan IPTS. Sekiranya orang awam mempunyai sebarang aduan berkaitan IPTS, aduan boleh disalurkan menerusi sistem pengurusan aduan awam SISPAA untuk tindakan pihak kementerian selanjutnya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Mas Gading. Terima kasih Speaker. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya adalah, apakah strategi kementerian untuk bantu pelajar yang gagal mendapatkan pinjaman PTPTN ataupun PTPK untuk menyambung pengajian mereka? Sebab ada kes yang saya terima baru-baru ini, pelajar tersebut dipaksa untuk membuat pinjaman luar. Dan kedua, apakah tindakan kementerian terhadap IPT yang terima dan ambil pelajar yang sah-sah tidak layak dari segi keputusan akademiknya, dapat sambung belajar, dapat pinjaman tetapi sijilnya tidak diiktiraf. Yang kedua, ada pula kes dapat sambung pengajian, dapat pinjaman tapi gagal tamat pengajian, lepas itu berhutang PTPTN. Jadi kes ni banyak jadi mangsanya pelajar-pelajar di luar bandar. Jadi mohon pencerahan daripada pihak kementerian. Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi. Okey, terima kasih atas soalan tambahan Mas Gading. Ya, ini memang merupakan antara perkara serius yang diambil perkara diteliti oleh pihak kementerian. Mengikut rekod kita pada tahun 2023 di Universiti Awam saja sebanyak 593,101 pelajar yang mendaftar dan akhirnya ada 24,256 ataupun 4.1% yang tercicir dan tidak dapat menamatkan kerjayanya, dan hasil daripada penelitian ini antara sebab yang menyebabkan ialah yang disebut oleh Mas Gading tadi, yang tidak dapat membayar yuran dan juga masalah kewangan. Dan oleh itu KPT kita ada beberapa skim yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar berkenaan. Saya minta pelajar-pelajar tersebut boleh menghubungi bahagian hal ehwal pelajar masing-masing. Antaranya program sulung, seperti yang saya selalu sebut, program sulung ini adalah untuk anak-anak sulung, terutama golongan B40. Cuma pastikan bahawa CGPA-nya 3.0 baru dia layak. Dan ini anak sulung dalam keluarga yang baru masuk universiti. Dan selain daripada itu, kita ada Yayasan Perkasa Siswa yang kita tubuhkan pada tahun 2021
dan yang ini akan mengurus kebajikan pelajar dalam pelbagai bentuk bantuan. Baru-baru ini juga kita telah memberi komputer kepada pelajar yang kita kenal pasti dan juga bantuan one-off kepada pelajar-pelajar yang memang amat memerlukan dan juga keperluan orang-orang pelajar kurang upaya. Jadi maknanya dalam kementerian ini kita cuba memastikan bahawa jangan ada pelajar-pelajar yang tercicir. Dan yang disebut tentang tindakan kementerian untuk mana-mana pelajar yang tidak layak tapi diambil juga di IPTS yang berdaftar di bawah KPT perlu mendapatkan kelulusan ketua pendaftar sebelum menawarkan kursus pengajian dengan syarat yang ditetapkan termasuk syarat kelayakan masuk pelajar. Jika terdapat aduan IPTS berdaftar mengambil pelajar di bawah syarat, ianya merupakan suatu kesalahan di bawah Seksyen 40 Akta 555. Dan untuk tahun 2024 sebanyak 28 notis kompaun yang dikeluarkan kepada IPTS kerana kesalahan ini. Okey, terima kasih. Silakan.